Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kelas Bahasa Melayu 4 akan mempersembahkan beberapa kesalahan kata yang ada dalam media. Contohnya dalam media cetak, media elektronik dan media sosial. Baiklah, saya Nur Najmi binti Muhammad Zulkifli dan saya Putri Nurina Syafiah binti Muhammad Zain. Baiklah, di sini saya akan tunjukkan beberapa isu kesalahan kata dalam media cetak. Yang pertama saya jumpa adalah dalam papan tanda. Dalam papan tanda tersebut, dia bertulis seperti ini. Kedai mendandang rambut dan persolekan. Baiklah, dalam papan tanda ini menunjukkan bahawa kesalahan kata merujuk kepada perkataan mendandang. Dalam segi morfologi bahasa Melayu, perkataan mendandang tidak pernah wujud dalam bahasa Melayu. Dalam konteks ini, perkataan yang lebih sesuai digunakan adalah mendandang. Ini kerana jika menggunakan perkataan mendandang, ia telah mengubah maksud bentuk kata kerja. Sedangkan dalam kamus bahasa Melayu tidak pernah wujud perkataan mendandang. Oleh itu, perkataan yang lebih sesuai digunakan dalam papan tanda tersebut adalah kedai mendandang rambut dan persolekan. Yang sering menjadi mangsa adalah pelakon baru. Macam salah je. Baiklah, saya akan menerangkan mengapa pelakon baru tidak sesuai untuk kita gunakan. Kata baharu adalah kata sifat yang memberi penekanan kepada sesuatu yang baru. Manakala, kata baru pula digunakan untuk menunjukkan arah, tempat dan masa. Jadi, penggunaan perkataan pelakon baharu adalah lebih tepat dari sudut morfologi kerana mengikut struktur bahasa Melayu. Penggunaan pelakon baharu pula menggambarkan pelakon yang baru dalam bidang tersebut. Dilarang masuk, penceroboh akan didakwa. Di sini merupakan papan tanda ini adalah salah dari segi penggunaan kata bahasa Melayu. Baiklah, secara logiknya, pernahkah kita dengar bahawa apabila penceroboh masuk untuk mencuri, lalu penceroboh tersebut akan didakwa? Yang betulnya adalah dilarang masuk, penceroboh akan didakwa. Persamaan antara kedua-dua kata kerja ini adalah sama dari segi kata kerjanya, iaitu didakwa merupakan dakwah yang akan diberikan kepada seseorang apabila melakukan kesalahan. Manakala dakwa pula merujuk kepada dakwaan yang akan dikenakan kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Namun demikian, perkataan didakwa sangat tidak sesuai digunakan bagi papan tanda ini. Cuba tengok ni. Papan tanda ini mengandungi kesalahan bahasa iaitu perkataan dilarang yang dieja secara jarak. Hal ini kerana imbuhan di bersama dengan kata dasar iaitu larang. Imbuhan di biasanya digunakan bersama dengan kata sifat atau kata kerja untuk membentuk kata pasif. Walau bagaimanapun, kes perkataan dilarang ini dieja secara jarak, tidak berfungsi sebagai kata kerja, malah sebaliknya iaitu sebagai kata nama. Jadi, papan tanda ini perlulah mengeja perkataan dilarang secara rapat. Baiklah, kita beralih pula kepada kesalahan kata dalam media elektronik. Di sini beberapa contoh yang kumpulan kami telah senaraikan bagi kesalahan-kesalahan kata dalam media elektronik. Antaranya dalam bentuk iklan. Baiklah, di sini merupakan iklan pencuci
sabun yang diambil daripada jenama Sunlight. Iklan ini menunjukkan tagline-nya bahawa pencuci sabun ini adalah anti bau amis. Bau amis. Pernahkah kita dengar perkataan amis? Secara morfologinya, perkataan anti bau amis adalah sangat tidak sesuai digunakan bagi iklan ini kerana perkataan amis tidak sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut. Perkataan yang betul adalah anti bau amis. Ini kerana dalam konteks ini, anti digunakan sebagai awalan yang bermaksud menentang atau menolak sesuatu perkara. Manakala bau hamis pula merujuk kepada bau yang haprak atau tidak menyenangkan bagi kita. Jadi, dengan menggunakan perkataan anti bau hamis adalah sesuai dengan tujuan yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut. Kerana pencuci tersebut bertujuan untuk menolak atau menentang bau-bau yang haprak atau yang kurang menyenangkan. Oleh itu, sangat penting dalam memilih perkataan-perkataan yang sesuai atau yang lebih tepat bagi mengelakkan berlakunya kekeliruan atau salah tafsir oleh orang ramai dalam penggunaan pencuci tersebut. Apa kata kita dengar dulu lagu ni? Jap. Denyut jantung macam tak sesuai je. Perkataan denyut dikatakan salah kerana denyut lebih umum digunakan untuk merujuk kepada pergerakan atau irama yang cepat dan tidak konsisten. Oleh itu, dari sudut morfologi, penggunaan perkataan degup lebih sesuai dan lebih tepat untuk menggambarkan aktiviti jantung yang berterusan dan berirama secara berulang. Jadi, penyanyi perlulah menggunakan perkataan degup untuk jantung kerana lebih sesuai dan lebih tepat. Ini merupakan surat khabar dari berita harian yang diambil dalam talian. Pernyataan yang dinyatakan berbunyi begini. Derita sakit kulit tiada penawar tak halang wanita ini raih ijazah sarjana besarkan 4 anak. Baiklah, penggunaan perkataan derita di sini sangat tidak sesuai dan tidak tepat untuk menunjukkan wanita tersebut dalam keadaan yang menyakitkan. Derita. Kata ini seharusnya menjadi deritaan untuk memperjelaskan lagi bahawa ini adalah benda yang menyakitkan. Dalam konteks kalimat ini, deritaan lebih tepat kerana merujuk pada objek yang menderita. Bentuk derita sendiri lebih sering digunakan untuk menyatakan kondisi atau perasaan dalam sesuatu verba. Oleh itu, perkataan yang sesuai digunakan dalam pernyataan ini adalah deritaan sakit kulit tiada penawar tak halang wanita ini raih ijazah besarkan 4 anak. Bukannya perkataan derita. Cuba tengok ni. Step pertama yang penting dalam skincare ialah cuci muka. Ialah ke adalah? Penggunaan ialah seharusnya digunakan untuk menyatakan identiti atau keadaan yang spesifik. Manakala penggunaan adalah lebih sesuai dalam konteks ini kerana digunakan untuk menyatakan kesahihan atau kebenaran sesuatu pernyataan. Dengan itu, ayat yang lebih tepat adalah ramai tak tahu step pertama yang penting dalam skincare adalah cuci muka. Hal ini kerana ayat ini memberikan penekanan yang betul terhadap kebenaran fakta bahawa langkah pertama dalam rutin penjagaan kulit adalah dengan mencuci muka. Baiklah,
Ini merupakan kesalahan kata dalam penyataan yang sama macam tadi. Kesalahan kata yang kedua dalam penyataan ini adalah perkataan besarkan. Kata kerja besarkan seharusnya diubah menjadi perkataan membesarkan agar lebih sesuai dengan pola pembentukan kata kerja dalam bahasa Melayu. Biasanya, penggunaan awalan me adalah untuk membentuk kata kerja dari kata benda atau kata sifat. Oleh itu, perkataan besarkan haruslah ditukarkan kepada perkataan membesarkan agar pernyataan tersebut lebih tepat dan sesuai digunakan. Maka, pernyataan ini akan berbunyi, deritaan sakit kulit tiada penawar tak halan wanita ini raih ijazah sarjana membesarkan 4 anak. Cuba tengok ni. Ini adalah kesalahan yang saya jumpa dalam media sosial bagi aplikasi Twitter. Kena jauhkan diri dari orang toksik. Dari ke daripada? Penggunaan dari digunakan untuk menunjukkan arah, tempat dan masa. Contohnya, kapal itu datang dari utara. Penggunaan daripada pula digunakan untuk menyatakan punca bagi manusia, haiwan, benda, unsur abstrak dan organisasi. Jadi, untuk ayat jauhkan diri dari orang toksik adalah salah kerana orang itu menunjukkan manusia. Maka, ayat yang lebih tepat adalah jauhkan diri daripada orang toksik.